Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita insya-Allah. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita, di mana pada pertemuan kita yang lalu kita berhenti di muka surat berapa ya? 169. Betul ya? Boleh dengar tak? Alhamdulillah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita, di mana kita akan bincangkan beberapa perkara-perkara yang berhubung kait dengan musafir dan juga doa-doa ketika musafir insya-Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita buka muka surat 169 dan kita menyambung perbincangan kita daripada sana insya-Allah. Baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah, ketika kita masuk dalam bab yang ke-14, kita telah bincangkan bersama, yakni beberapa perkara ataupun beberapa doa-doa yang baik. Dan ketika perbincangan tersebut, yakni ketika kita bincangkan tentang bab musafir, Al-Imam Said Sabiq rahimahullah membawakan tajuk dalam bab yang ke-14 ini dengan doa-doa ketika di dalam perjalanan. Doa-doa ketika bermusafir. Pertama sekali Al-Imam Said Sabiq rahimahullah telah membawa kita, mengajak kita ulang kaji satu doa yang sangat baik, sangat penting apabila seseorang itu keluar dari rumah. Apabila seseorang itu keluar dari rumah, hendaklah dia membaca doa keluar rumah. Dan minggu lalu saya ingat saya ada kasih cakap pasal ni, ingat kalau teringat. Ada homework ya? Ya? Lupa? Lupa suruh hafal. Masuk sebab tu ramai tak datang takut. Memandangkan ramai tak datang, kita tunggu minggu depan baru kita tanya. Minggu lalu saya telah amanahkan ada doa yang ringkas untuk kita hafal. Doanya adalah, kita baca bersama-sama ya. Semua dah hafal kan? Kena nak baca bersama-sama ke nak panggil 3 orang? Okey. Jadi keluar rumah adalah kita baca doa keluar rumah. Apakah doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Kemudian itu untuk mereka-mereka yang peringkat primary school. Apabila dah peringkat secondary school, kena tambah lagi. Selepas itu kita baca doa. Apakah doanya? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Alhamdulillah. Dah hafal ya? Jadi semua pakai mask, saya pun tak perasan lah baca ke tidak. Tapi tak mengapa, insya-Allah mereka-mereka yang belum hafal saya kasih
masa lagi 1 minggu lagi untuk hafal doa-doa tersebut. InsyaAllah ya. Jadi minggu hadapan saya akan ambil nama untuk keluar, insyaAllah. Tapi jangan kerana ni tak datanglah, kesian ni. Baik. Kemudian selepas itu kita juga telah mengambil doa yang saya juga ingat macam saya suruh hafal. Doanya adalah doa naik kenderaan. Pasal kita boleh dikatakan setiap minggu kita akan naik kenderaan. Ada yang setiap hari naik kenderaan. Apakah doanya? Jadi kalau berdasarkan hadis, kalau kita lihat apa yang harus kita lakukan apabila kita mula naik kenderaan tersebut, kita baca bismillah. Naik kenderaan, naik apa buat baca bismillah. Kemudian kita duduk, alhamdulillah. Senang, dah hafal tak itu? Boleh hafal tak? Naik baca bismillah, duduk alhamdulillah. Boleh hafal? Alhamdulillah. Itu kalau tak hafal, perlu 1 minggu tu hafal benda tu. Okay, baik, alhamdulillah. Kemudian apabila kita telah duduk, kenderaan nak bergerak, kita membaca. Apakah doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Paling tidak sampai situ yang telah kita suruh baca doa tersebut. Alhamdulillah. Dan sahabat mengatakan bahawasanya beliau melihat Nabi SAW melakukan perkara seperti mana yang dilakukan tadi. Kalau kita nak baca, kita boleh sambung baca Subhanaka la ilaha illa ant qad zalamtu nafsi faghfirli. Ya. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya telah menzalimi diriku, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Jadi seperti mana saya katakan, itu nak keluar rumahnya. Itu yang nak kita. Jadi seperti mana yang saya katakan, kalau dapat kita ikutkan berdasarkan hadis-hadis yang ada, ya. Baik. Kemudian kita telah ambil pula doa apabila kita nak bermusafir. Apabila kita nak bermusafir, hendaklah kita juga disunatkan membaca doa. Yang doa yang telah kita ambil adalah doa yang agak panjang. Kalau dapat kita hafal, kalau tak hafal, apabila kita nak bermusafir, kita bacalah kitab, ya. Baca. Dia mempunyai beberapa jalur. Kita akan ambil jurusan ataupun jalur-jalur ataupun daripada sumber-sumber yang berlainan. Secara umum, apabila kita nak bermusafir, kita baca doa musafir. Apakah doa musafir? Di muka surat 168. Muka surat 169. 168 dan 69. Jadi muka surat 168. Jadi apabila kita nak keluar rumah, kita nak bermusafir, kita baca Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa qina bu'da. Allahumma anta sahibu fis safar wa khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Hadis yang ada kat kitab kita mempunyai berbeza sedikit. Tetapi nanti kita akan ambil hadis-hadis yang lain yang mempunyai bacaan yang seperti mana yang saya baca tadi. Jadi kalau dapatlah juga kita hafal kalau kita orang yang sering kali bermusafir. Kita sambung perbincangan di muka surat 169. Di muka surat 169 adalah hadis berikutnya dari Ibnu Abbas bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja ila safar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak bermusafir, qala, Nabi pun berdoa, Allahumma anta sahibu fis safar wa khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min dainati fis safar wa ka'abati fil munqalab.
Allahumma tuwi lana al-ard wa hawwin alaina safar. Okey, baik. Sampai situ. Ya. Jadi apakah maksudnya? Ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan, wakil bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi Allah Ta'ala adalah teman kita dalam perjalanan dan wakil kita. Kita bakal tinggalkan ahli keluarga kita serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan sia-sia dalam perjalanan dan kesedihan di waktu kembali pulang. Ya Allah, dekatkanlah jarak bumi ini kepada kami serta mudahkanlah perjalanan kami. Ya. Apabila nak pulang, wa idza aradal rujuk. Wa idza aradal rujuk berarti apabila pulang pula, Nabi SAW membaca doa Aibun, Taribun, Amidun, li Rabbina Hamidun. Ya. Jadi maksudnya apabila Nabi nak pulang, Nabi SAW membaca doa, kami bertaubat dan seringkali bertaubat kepada Tuhan kami, iaitu taubat yang menghapuskan segala dosa. Ya. Sebentar. Aibun. Kami Rasulullah SAW apabila membaca doa Aibun, Taibun, Amidun, li Rabbina Hamidun, yang bermaksud segala puji-pujian kepada Tuhan kami. Aibun, kami kembali sambil bertaubat. Ya. Taibun, kami bertaubat. Abidun, kami ini adalah hamba-hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Allah. Hamidun, li Rabbina Hamidun, kepada Tuhan kami segala puji-pujian. Wa idza dakhala ala ahlihi, apabila bertemu dengan ahli keluarga pula, Rasulullah SAW membaca tauba, tauba li Rabbina auba, la yughadiru alaina hauba, yang bermaksud kami bertaubat dan selalu bertaubat kepada Tuhan kami, iaitu taubat yang menghapuskan segala dosa. Jadi ini mempunyai beberapa perkara-perkara yang lain sedikitlah, ya. Baik. Jadi ada hadis saya suruh hafal, ada hadis saya tak suruh hafal kerana ada beberapa sebab-sebab. Kadang-kadang disebabkan kekuatan hadis tersebut ataupun kerana dari segi apa yang baik untuk kita mengamalkan. Ya, bukan apa yang baik atau tak baik, tetapi mungkin sesuai bagi kita dan sebagainya. Baik. Jadi Abdullah bin Sarjis bahawasanya beliau perlu mengatakan hadis yang berikutnya dari Nabi SAW, apabila Nabi SAW keluar untuk berpergian, hendak bermusafir, Nabi akan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil munqalab wal hawri ba'dal qaw wa da'watil mazlum wa su'il madhar fil mali wal ahl. Demikian Nabi SAW membaca, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesukaran dalam perjalanan, daripada duka cita setelah kepulangan, daripada wa ka'abatil munqalab wal hauril ba'dal qaul, ya, daripada harta, kemusnahan harta setelah memperoleh kekayaan, dan juga daripada dakwatul mazlum, yakni doa orang yang teraniaya dan meraih keadaan buruk pada harta serta keluarga. Ini semua contoh-contoh doa-doa yang Nabi SAW pernah berdoa. Wa idza raja', apabila Nabi SAW pulang, qala mithlaha, Nabi SAW pun membaca doa yang hampir sama, illa annahu yaqul, kecuali Nabi ada mengubah sedikit ketika pulang, wasu'il madhar fil ahli wal mal, yakni Nabi membaca doa, kita mohon perlindungan Allah daripada melihat perkara yang tak baik yang terkena pada ahli keluarga kita atau harta benda kita. Kadang-kadang kita bermusafir, pulang, harta musnah dan sebagainya, itu antara doa. Sebab seringkali nanti doa yang pertama tu yang saya nak kita hafal. Yang doa yang keluar rumah dengan naik kenderaan, kena hafal dulu, habiskan.
baru saya suruh doa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda, Allahumma hawwin alaina fi safarina hadha, dan sebagainya. Kita akan tu kemudian, ya. Saya suruh hafal yang dua tu dulu. Step by step lah. Kalau hafal banyak sangat saya tak terhafal. Jadi yang doa safar saya tak suruh hafal. Belum disuruh. Saya suruh naik doa kenderaan. Doa kenderaan boleh tak? Boleh. Baca bismillah. Boleh dah hafal? Naik baca bismillah. Duduk alhamdulillah. Dah situ je. Dah hafal belum? Dah. Naik bismillah, duduk alhamdulillah. Kalau tak hafal tak tahu apa nak cakap. Kemudian kalau bergerak tu baru Allahu subhan. Jangan apa kita tak hafal lah, pasal doa tu doa yang seringkan kita naik kenderaan kan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Baik. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik. Dari Ibnu Umar pula bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berperang atau berpergian dan secara kebetulan malam pun tiba, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Jadi ini waktu Nabi nak pulang lah ya. Seolah-olah Nabi berbicara dengan bumi, ya. Ya ard, wahai bumi, ya. Ya ardu, Rabbi wa Rabbuki Allah, Rabbi wa Rabbukillah. Wahai bumi, Tuhanku adalah Allah dan Tuhanmu adalah Allah. Ya, jadi Allah adalah Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. A'udzu billahi min syarrika wa syarri ma fika wa syarri ma khulika fiki wa syarri ma dabba alaik. A'udzu billahi min syarri kulli asad wa aswad wa hayya wa aqrab wa min syarri sakinil balad wa min syarri walid ma walad. Jadi ini kita zaman kita tak adalah, pasal zaman kita tak akan jumpa harimau dan sebagainya. Jadi maksudnya doa tersebut Nabi apabila nak masuk keluar ketika dalam peperangan dalam keadaan gelap gulita, Nabi baca doa, wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah daripada kejahatanmu dan kejahatan apa saja yang ada padamu, daripada kejahatan segala sesuatu yang diciptakan di dalam dirimu, serta kejahatan yang melata di atas permukaanmu. Aku berlindung kepada Allah daripada kejahatan binatang buas, ular besar, ular berbisa, kala jengking dan segala kejahatan penduduk peribumi, serta daripada kejahatan seorang ayah dengan keturunannya. Jadi Nabi pernah membaca doa tersebut berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Baik. Hadis yang lain pula dari Khawlah binti Hakim As-Sulaimiyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini saya akan suruh hafal. Ini doa meringkas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nazala manzilan, barang siapa berhenti di suatu tempat, berhenti di suatu tempat berteduh, qal, lalu berkata, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Nescaya lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Nescaya dia tidak akan terkena apa juga bencana sehinggalah dia beredar daripada bangunan tersebut, daripada tempat itu. Ya. Jadi hadis ini sangat baik. Hadis riwayat hadis-hadis riwayat para muhaddis dan sebagainya yang mempunyai berbagai, ada sebagian hadis itu mempunyai berbagai cara, ayat ataupun doa yang berbeza sedikit tapi mempunyai makna yang hampir sama. Jadi doanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man nazala manzilan, itu belum doa ya, barang siapa yang berhenti di suatu tempat lalu baca. Apa bacaannya? A'udzu bikalimatillahi tammati
kulliha min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan semua kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang apa jua kejahatan yang diciptakan. Maka tiada satu apa jua pun yang boleh terkena ke atas orang tersebut. Orang dulu-dulu apabila berada di satu tempat, nak berhenti di satu tempat, mereka akan baca datuk, nenek, cucu, tumpang berteduh. Na'udzubillah. Itu amalan-amalan khurafat, berdosa, boleh syirik. Kerana apa? Kita berteduh di satu tempat, kita mohon perlindungan dengan datuk nenek. Datuk nenek itu apa? Jin dan juga penunggu kat situ. Kita minta izin jin. Kita tempat ini kan keras, kena minta izin jin. Atau tempat-tempat sedemikian kan ada penunggu, minta izin penunggu. Datuk nenek, berarti kita boleh bicara dengan mereka. Datuk nenek tu penunggu-penunggu kat situ. Cucu penuh beradab, subhanallah. Cucu tumpang berteduh. Ini khurafat. Dan perkara-perkara amalan-amalan yang boleh jatuhkan pada seseorang itu kepada kesyirikan. Jadi apa yang harus kita baca? A'udzu bikalimatillahi tammati. Kalau dalam hadis ini kulliha min syarri ma khalaq. Ya, daripada apa jua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dalam riwayat yang lain disebut a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pun ada riwayat sedemikian. Boleh kita baca salah satu daripada ini. Ini kita kena hafal. Kerana apa? Kita banyak kali kita berada di satu tempat, kadang-kadang kita akan duduk di situ bila-bila masa sekalipun. Kita nak pergi hiking, kita duduk satu tempat. Ataupun kita nak pergi barbecue, kita duduk tempat barbecue tu. Ataupun kita sampai di stesen bas, kita duduk kat stesen bas tersebut. Atau kita rasa macam gerun, macam takut, baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cukup. Ma khalaq, daripada apa juga yang Allah Ta'ala ciptakan. Kita mohon perlindungan Allah dengan kalimat-kalimat Allah daripada apa jua yang Allah Ta'ala ciptakan. Min syarri ma khalaq, daripada syarri, keburukan. Ma, apa jua, khalaq yang Allah Ta'ala ciptakan. Khalaq, ya. Baik. Jadi kalau kita ada marker, kita kena pergi sekolah, kena bawa marker lah. Kalau saya dulu kat kuliah, saya bawa, walaupun dah sampai universiti, saya mesti bawa pencil box. Dalam pencil box saya ada pen hitam, pen biru, pen merah, ada highlighter. Pasal kat kitab saya suka contek. Jadi kadang-kadang pakai pen biru, kadang-kadang pen merah. Jadi ada tanda-tandanya. Jadi maksudnya kalau nak revise, ada macam-macam color, nak highlight kan. Contoh. Jadi kalau benda yang nak hafal, pakai highlighter yellow. Contohlah ya. Jadi kita nak hafal, buka je page, dapat. Tengok pun kita tahu kita dah belajar. Pasal ada tanda-tanda. Boleh kita hafal doa tersebut? Kita baca bersama-sama. Kita baca doa yang ada di dalam kitab kita supaya kalau di antara kita yang belum hafal boleh menghafalnya bersama. Ya. Hadisnya adalah barang siapa berhenti di suatu tempat kemudian membaca doa. Apa doanya? Doanya adalah berdasarkan hadis ini, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Nescaya tiada suatu apa jua pun yang dapat mengganggunya sehingga dia berangkat meninggalkan tempat tersebut. Ya. Jadi kita baca doa ini 3 kali. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Tandaikan. Kalau tak, nanti balik rumah baca, rekod,
kemudian dapat dengar, ataupun ambil gambar ketika naik bas baca. Contoh, jadi nak bawa buku besar-besar susah kan? Ambil gambar. Jadi dapat baca. Kalau dapat dalam makturat adalah hari-hari pagi petang baca. Betul, alhamdulillah. Kalau siapa yang mengamalkan bacaan makturat yang telah disusun oleh Al-Imam Said Hasan Al-Banna, dia akan dapati hadis-hadis ataupun doa-doa sedemikian. Alhamdulillah. Dari Atha bin Abu Marwan, dari ayahandanya, bahawasanya Ka'ab pernah bersumpah kepada ayahnya atas nama Allah yang telah membelah lautan kepada Nabi Musa alaihissalam, bahawasanya Syuaib pernah menceritakan kepadanya. Apakah beliau menceritakan? Beliau mengatakan, setiap kali Nabi SAW melihat desa yang akan dimasukinya, setiap kali Nabi lihat satu perkampungan, desa atau kawasan yang ingin dimasukinya, maka nescaya baginda sallallahu alaihi wasallam pun membaca doa. Antara lain doanya adalah Allahumma rabbas samawati sab' wa ma adlalna wa rabbal aradina sab' wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyah wa ma dharain as'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ini berdasarkan hadis tersebutlah. Ini saya tak payah suruh hafal, nanti susah sangat pula kan. Kita doa yang hafal, doa-doa yang sering-sering kali. Tetapi setakat untuk kita mengetahui, doanya adalah di mana Nabi SAW apabila sebelum memasuki satu karya, satu kawasan perkampungan, Nabi baca doa yang bermaksud, Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh dan semua yang berada di bawah naungannya, Tuhan bumi yang tujuh dan semua sesuatu yang berada di dalam kandungannya, Tuhan syaitan dan semua yang telah disesatkan, Tuhan angin serta segala apa yang ditiupnya. Aku memohon kepadamu kebaikan karya ini, mohon kebaikan perkampungan kawasan ini, kebaikan penduduknya serta kebaikan apa jua yang terdapat di dalamnya. Kami juga berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan karya ini, kejahatan kawasan ini, kejahatan perkampungan ini, dan juga kejahatan penduduknya serta kejahatan apa yang ada yang terdapat di dalamnya. Ini contohlah, ini doa yang pernah Nabi SAW baca juga. Dari Ibnu Umar katanya, kami berpergian bersama Rasulullah SAW. Jika kami melihat sebuah kampung yang hendak dimasuki, baginda pun pernah membaca doa, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha. 3 kali. Allahumma rzuqna janaha wa habibna ila ahliha wa habibna salihi ahliha ilaina. Ya Allah, Allahumma barik lana fiha. Allah, ya Allah, berkahilah untuk kami di dalamnya. Berkahilah desa kami. Berkahilah ianya untuk kami. Ya Allah, berilah kami rezeki daripada hasil buahnya. Dan cintakanlah hati penduduknya kepada kami. Serta cintakanlah pula hati kami kepada orang-orang soleh di antara penduduk-penduduknya. Pernah juga dibaca demikian. Jadi kalau kadang-kadang kita tak hafal doanya dalam bahasa Arab tadi, nanti kalau ketika kita nak masuk perkampungan, Ya Allah, berkahilah masa aku ketika berada di kampung ini, Ya Allah. Aku mohon perlindunganmu daripada keburukan yang ada di dalam perkampungan ini, Ya Allah. Atau keburukan ahli penduduk kampung ini, Ya Allah. Atau apa juga yang dia niatkan, Ya Allah. Jadikanlah hati-hati penduduk ini sayang kepada kami dan kami sayang kepada mereka. Contoh boleh doa-doa, contoh-contoh doa-doa sedemikian. Mengambil apa yang dapat kita ingatlah, supaya dalam bahasa Melayu mungkin mudah bagi kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila Rasulullah SAW sudah mendekati suatu kampung yang akan dimasukinya,
baginda sallallahu alaihi wasallam akan membaca doa. Ni dah baca belum? Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi wa khairi ma jama'tu fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jama'ta fiha. Allahumma rzuqna janaha wa a'idna min wabaha wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan perkampungan ini dan kebaikan apa jua yang kau himpunkan di dalamnya. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan kampung ini dan kejahatan apa jua yang kau himpun di dalamnya. Ya Allah, berilah kami rezeki daripada hasil buah-buahannya. Lindungilah kami daripada penyakit-penyakitnya dan cintakanlah hati penduduknya kepada kami. Dan sebaliknya cintakanlah pula hati kami kepada orang-orang saleh dalam penduduknya. Ini contohlah para jemaah. Jadi kalau seperti yang saya katakan, kita nak masuk kampung, nak balik kampung, nak pergi ziarah, baca doa-doa sedemikian. Tak hafal baca doa bahasa Arab, memang tak akan hafal pasal jarang sekali kita lakukan, tetapi dapat ingat makna-maknanya. Kita nak kebaikan, kita nak orang-orang kampung. Kita lihat ya, Nabi SAW juga membaca doa, wahabbibna ila ahliha wahabbib salihi ahliha ilaina. Ya Allah, cintakanlah hati penduduk kepada kami, sebaliknya cintakanlah pula hati kami kepada orang-orang soleh di antara penduduk-penduduk. Ada dua. Untuk penduduk kampung tu, Nabi berdoa supaya mereka semua sukakan kita, sayangi kita. Untuk kita pula, kita berdoa, kita sayangi orang-orang soleh dari antara penduduk tersebut. Kenapa ada beza? Kerana kita nak masuk perkampungan orang, kita tak kenal, kita nak Allah Ta'ala letakkan perasaan kasih dan sayang penduduk-penduduk tersebut kepada kita. Tak kira yang baik atau yang buruk, yang soleh atau tidak, yang jahat pun tak apa. Semua tengok kita kadang-kadang sayang gitu. Kesian, perjalanan jauh. Tengok mukanya, alah kesian. Kesian, sayang, betul. Maksud sayanglah. Kadang-kadang kita tu macam tengok orang tu sayang dia. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala letakkan perasaan sayang orang tu kepada kita, alhamdulillah. Tetapi kita nak masuk kampung orang, untuk kita pula jangan kita tersalah sayang orang. Kita sayang orang-orang yang soleh, perbuatan-perbuatan mereka maksudnya lah. Kita tengok orang soleh ni sayang, suka, maksud sayang di sini kita kena faham ya. Sayang dan cinta kat sini bab begini, sayang kerana Allah. Tengok dia buat baik, sayang. Suka dengan amalan baik dia. Suka dengan amalan dia, tengok budak ni, dia ni betul taat kepada ibu dia. Sayang kita pada sifat sedemikian. Satu lagi pula dalam ahli kampung tu, belum azan, setiap hari dia dari situ. Tengok muadzin ni sayang pada dia. Sayang pada perbuatan amalan dia, bukan sayang pada abang tu atau pakcik tu. Jadi tengok sayang, suka dengan amalan dia. Sebab itu kita sayang pada daripada kalangan orang-orang soleh. Di antara mereka ada pula yang kumpulan penghisap candu. Kita tak sukalah. Kita tak nak pula kita sayang, maksud sayang dia suka dengan amalan semua orang pula. Tak. Kita sayang perbuatan seseorang kerana Allah. Sayang kerana Allah. Jadi maksudnya dengan perbuatan yang baik kita sayang dia. Bukan kita benci orang dia, tapi kita benci amalan dia, perbuatan dia. Jangan kita benci dengan perbuatan maksiat. Jangan kita sayang kepada perbuatan maksiat. Kita kadang-kadang bimbangnya adalah dalam masyarakat kita jugalah. Kalau kita tengok orang buat maksiat, kita pun macam happy. Jadi kita kalau tengok orang buat maksiat, kita happy dengan maksiat tersebut, happy, suka dengan amalan yang dia buat, kena istighfar lah. Kadang-kadang iman turun naik, tak dinafikan. Kita manusia, tengah Ramadan, qiyamul lail, hebat betul. Habis Ramadan, lemah iman, betul. Jadi kita tengok orang
budak ni selalu pergi belajar agama. Sayang, suka tengok amalan dia. Satu lagi kawan kita pula subuh 5.45, hari-hari 4.30 dah bangun. Subhanallah. Suka tengok amalan dia. Alhamdulillah. Satu lagi pula suka pergi karaoke pula hujung minggu. Tak sukalah. Jangan kita sayang pada suka dengan amalan sedemikian. Ya. Tapi kadang-kadang nafsu. Nafsu tu kadang-kadang mengajak kepada kelalaian. Kena mujahadah lagi. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dalam perjalanan dan apabila hendak memasuki waktu malam, baginda membaca doa sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina wa rabbana sahibna wa afdil alaina aidan billahi minan nar. Pendengar telah menjadi saksi puji-pujian kami kepada Allah serta kehebatan kurniaan yang telah dilimpahkannya kepada kami. Ya Tuhan kami, temanilah kami dan limpahkanlah keutamaan kepada kami serta kami berlindung kepadamu ya Allah dari siksa neraka. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, beberapa doa-doa yang dapat kita amalkan. Alhamdulillah. Daripada doa-doa tersebut, seperti yang saya katakan, saya amanahkan untuk kita. Saya tak suruh doa yang panjang-panjang, tak naklah. Nanti tak amalkan pula. Doa yang ringkas. Apakah doa yang ringkas yang saya suruh kita hafal? Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ya, itu kalau siapa nak kategori primary school. Alhamdulillah. Siapa nak upgrade sedikit secondary school, kita tambah lagi lepas tu. Yang tu dah hafal dulu ya. Kalau belum hafal primary school, jangan hafal yang secondary school. Nanti tak terhafal. Senang saja. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Hafal. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi berarti dengan nama Allah. Tawakkal, aku bertawakal. Tawakkaltu ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian lepas tu kalau dah hafal doa tersebut, kita baca doa yang lagi baik. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Kita dah ambil doa-doa tersebut. Hafal. Kemudian doa yang kedua yang kita suruh hafal daripada bab ini, doa naik kenderaan. Naik kenderaan buat apa? Bismillah, dah hafal? Alhamdulillah, dah hafal alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau dapat kita baca, kita tengok langit. Subhanaka laqad zalamtu nafsi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Jadi itu antara doa yang dapat kita ambil. Kemudian apa lagi doa yang kita ambil yang kena hafal? Apabila kita berada di satu tempat, kita baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Kalau berdasarkan hadis tersebut. Atau boleh juga kita baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pun itu baca doa kerana kita banyak pergi ke tempat-tempat yang kurang sesuai. Bukan kurang sesuai lah, yang mungkin boleh ditimpa bencana dan sebagainya.
Satu lagi doa yang ada dalam kitab mahfurat adalah yang baik juga untuk kita amalkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu juga baik untuk kita amalkan. Bismillahilladzi, dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan nama Allah tiada apa jua pun yang dapat memberikan kemudaratan kepada kita, apa jua yang ada di bumi atau di langit. Jadi sangat baik doa tersebut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini antara doa-doa yang dikatakan pendinding. Dulu kalau kita nak pendinding, diberikan berbagai-bagai jenis pendinding. Pendinding yang terbaik adalah daripada amalan-amalan Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti mana telah saya pernah sebutkan, dengan bacaan doa-doa ini, kalau ada di antara kita masih percaya perkara-perkara khurafat, contohnya masih lagi kat lengannya ada tangkal, masih lagi tempat pinggangnya ada tali hitam, hijau, merah, tangkal, atau kat poket dia nak keluar rumah kena pakai tangkal, atau dia percaya kepada cincin dia yang sebagai pendinding, semua hapuskan. Semua hapuskan kerana tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi ketika kita nak lalu satu tempat dalam keadaan takut, ni macam dapat rasa apa? Bulu roma meremang. Roma berdiri, terus baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita kena duduk satu tempat seorang-seorang, baca doa tersebut, insya-Allah. Ya. Alhamdulillah. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dengan demikian telah habis perbincangan kita mengenai doa dan juga mengenai perkara-perkara yang berhubung kait dengan musafir. Bab seterusnya adalah bab solat Jumaat. Bab solat Jumaat, orang perempuan jarang solat Jumaat. Nak belajar ke tak nak belajar? Boleh Ustaz. Belajar je. Okey. Bab seterusnya bab solat Jumaat, tetapi sebelum bab solat Jumaat ada perkara-perkara yang penting. Keutamaan hari Jumaat, bagus tu. Ya. Cuma bab solat Jumaat kita nak ambil sekarang ke minggu depan saja? Ada masa tak Ustaz? Sekarang tinggal 10 minit. Jadi 10 minit ni memandangkan kita dah habis dalam bab musafir, jadi bab solat Jumaat kita tundakan untuk minggu hadapan, jadi kita masuk bab yang baru, ya, tentang kebaikan hari Jumaat. Apakah faedah fadilat hari Jumaat? Apakah amalan-amalan yang baik untuk dilakukan pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat? Dan apakah yang bakal berlaku pada hari Jumaat, yang telah berlaku pada hari Jumaat? Semua akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang dalam bab solat Jumaat, insya-Allah. Memandangkan kita ada masa lebih kurang 10 minit sebelum memandangkan kita dah habis perbincangan bab musafir dan solat musafir, solat jamak, kasar, semua tu. Jadi saya rasa kita ada take a break sikit, kita boleh buat sesi soal jawab lah. Kalau ada perkara-perkara yang kita masih ada yang tak pasti, ada perkara-perkara yang kita kurang faham dalam bab-bab yang lalu, jadi saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah. Siapa ada soalan, silakan. Soalan itu soalan mana? Soalan saya kasih live dulu, baru kita baca. Siapa ada soalan? Okeylah, baik. Di sini ada soalan. Adakah solat sunat 4 rakaat, 1 salam selepas isyak sama dengan kita solat di malam Lailatul Qadar? Baik. Kenapa soalan ini timbul? Kerana ada hadis yang mungkin di antara kita pernah baca. Barang siapa solat ba'diyah isyak 4 rakaat, fadilatnya sama dengan solat lail pada malam Lailatul Qadar.
Kerana hadis-hadis sedemikian. Kerana ada yang bertanya begini. Kita kena memahami bahawasanya bukan semua hadis-hadis yang ada tu hadis-hadis sahih. Ada hadis dhaif, bahkan ada hadis maudhu'. Dan bukan semua yang ada dalam kitab-kitab yang kecil-kecil kutaibat. Kalau kita pergi sebahagian kedai-kedai buku tu, ada buku sunat-sunat semayang atau semayang-semayang sunat, gitulah. Ya. Kita baca tu kadang-kala ada pelik-pelik. Solat sunat hari Isnin, solat sunat hari Rabu, solat sunat masuk rumah. Masuk rumah pun ada. Solat sunat masuk rumah. Kemudian ada solat sunat hadiah. Jadi kenapa? Pasal saya pernah baca buku-buku sedemikian. Jadi kita kena berhati-hati dalam kita mengambil ilmu ataupun membaca kitab-kitab sedemikianlah. Sebagai seorang yang menuntut ilmu tu, seringkali apabila nak ambil kitab atau nak mengambil perkara-perkara yang terjumpa dalam kitab-kitab sedemikian yang tak dibawakan dalil-dalil, kita kadang-kadang kena lebih berhati-hati. Kadang-kadang bimbang hadis-hadis yang dibawa tu bukanlah hadis yang sahih dan sebagainya. Sebagai contoh, fadilat ganjaran solat tarawih. Barang siapa solat tarawih pada malam yang keempat, seolah-olah dia telah bertawaf bersama 70,000 malaikat di Baitul Ma'wah. Subhanallah. Jadi perkara doa-doa ataupun amal-amal sedemikian, ganjaran-ganjaran sedemikian, kebanyakan daripada hadis-hadis yang maudhu'. Jadi kita kena berhati-hatilah. Begitu juga dengan hadis yang dikatakan ini, dia bukan daripada hadis-hadis yang sahih. Yang mengatakan barang siapa solat 4 rakaat, tahu saya lah ya, bukan daripada hadis yang sahih, barang siapa solat 4 rakaat seperti solat pada malam Lailatul Qadar. Mana boleh? Lailatul Qadar tu berbeza. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mana masakkan solat 4 rakaat selepas isyak lebih baik daripada atau seolah-olah solat pada Lailatul Qadar? Tidak. Ya? Tetapi namun demikian, secara umum kita memang dianjurkan solat-solat sunat. Dalam kitab kita dah belajar, kita memang dianjurkan kalau dapat lakukan solat sunat rawatib 10 rakaat atau 12 rakaat. Dapat lakukan. Nescaya akan dibina baginya rumah di dalam syurga. Apakah dia 10 atau 12 rakaat? Kau dapat minimum, kau dapat buat 10 rakaat. Apakah dia? Solat subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat, 4. Selepas zuhur 2 rakaat, 6. Selepas maghrib 2 rakaat, 8. Selepas isyak 2 rakaat, 10 rakaat. Alhamdulillah. Minimum lakukan demikian. Dapat jaga. Apakah dia? Solat rawatib yang cuba kita usahakan untuk istiqamah. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat. 10 rakaat. Alhamdulillah. Kalau nak dapat 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. Tambahkan. Alhamdulillah. Kalau termampulah. Terutama sekali kita ni yang tak bertugas, yang bukan tak bertugas, itu sentence yang sangat sensitif. Mana orang rumah tak betul? Tak bertugas sepenuh masa di luar. Tak bertugas sepenuh masa dengan majikan. Sebab kat rumah pun bertugas. Bahkan bertugas kat rumah seringkali kita katakan tak habis. Cuma bertugas kat rumah tu kita adalah kita punya bos. Kita boleh plan kita punya masa. Kalau kat luar tu bos tak dapat mata. Buat ni, buat itu, contohlah. Ya. Jadi memandangkan kita boleh plan kita punya masa, bila nak masak, bila nak tidur, bila nak rehat, bila nak tengok TV, bila nak main handphone, bila nak itu dan ini, maka balik rumah boleh solat duha, sebelum zuhur boleh solat 2 rakaat zuhur, kemudian fardu zuhur, sunat lepas zuhur, contoh. Alhamdulillah. Silakan soalan yang lain, siapa ada? Ustaz, Silakan. memandangkan kita dah nak masuk Muharram, ada apa-apa keamanan misalnya puasa sebelum Muharram dan Muharram? Alhamdulillah. Kita disunatkan berpuasa pada hari Ashura. Ya. Hari Ashura tu adalah berapa hari bulan? 10 hari bulan Muharram.
Kalau dapat kita berpuasalah pada hari 10 hari bulan Muharram. Selain daripada puasa 10 hari bulan Muharram, kita juga disunatkan puasa pada hari Tasu'a. Tasu'a itu adalah hari yang ke-9 Muharram. Jadi itu antara sunat-sunat kita kalau dapat. Pada masa yang sama ada ganjaran-ganjaran, cuma ada sebagai hadis tu tak sampai hadis sahih lah. Ganjaran-ganjaran untuk kita beri makan orang pada 10 hari bulan Muharram. Digalakkan untuk kita beri makan orang pada 10 hari bulan Muharram. Cuma seperti saya katakan, walaupun hadis itu tak sampai ke darjah sahih menurut sebagian para ulama, tetapi ini adalah dari segi fadail amal, digalakkan untuk beri makan 10 hari bulan Muharram, beri makan orang. Sebab itu zaman dulu, apabila kita digalakkan memberi orang makan pada 10 hari bulan Muharram, orang-orang kampung dia buat makanan, ada yang buat bubur. Itulah sejarahnya. Ni bubur apa ni? Bubur sempena 10 hari bulan Muharram. 10 hari bulan Muharram hari apa? Hari Ashura. Jadi bubur tu ni namakan bubur Ashura. Jadi secara umum demikian. Kalau satu Muharram, satu hari bulan Muharram kalau kita nak puasa seperti biasalah. Dia antara hari-hari yang disunatkan berpuasa itu adalah sebagai contoh hari Arafah, hari Ashura sebagai contoh lah kan. Tapi satu Muharram tak ada khusus. Puasa pada malam atau puasa pada Isra' dan Mi'raj 27 Rejab pun tak ada. Ni kalau kita di antara kita, kerana bilakah Isra' dan Mi'raj itu sendiri pun ada khilaf. 27 Rejab itu bukan sesuatu tarikh yang disepakati oleh ulama. Contoh. Jadi secara khusus satu Muharram tak ada anjuran khusus berpuasa sempena satu hari bulan Muharram. Wallahu a'lam. macam apa 12 Rabiul Awal bukan Rasulullah punya jadi kan? 12 Rabiul Awal. Itu sebab apa Rasulullah kata hari dia betul Isnin, tahun betul, tapi hari bulan salah. 12 Rabiul Awal adakah hari di mana Nabi SAW dilahirkan? Juga ada khilaf di antara ulama. Sekarang ini kalau kita lihat dengan teknologi lah ya, dengan teknologi kita dapat tahu kadang-kadang kita nak register bilakah kita punya date of birth, kita kena register kan, sampai tahun 60-an, 50-an, 40-an pun dah boleh tahu hari apa. Betul kan? Kita kalau register QR ke register apa namanya yang trace together, kemudian nak kena press bila date of birth, kita kena choose 2020 terus go start sampai 1970, 1960, 1950, kemudian kena choose date berapa hari bulan. Tengok berapa bulan dah tahu hari apa. Betul tak? Perasan tak? Berdasarkan teknologi ataupun berdasarkan maklumat-maklumat sedemikian, kita mengetahui Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin. Hari Isnin pada tahun Gajah. Tahun Gajah itu adalah tahun di mana tentera Abraha tu nak menyerang Kaabah. Tentera Gajah. Berlaku pada hari tersebut. Apa tahun tersebut? Apabila mereka-mereka yang mengkaji pada tahun tersebut 12 hari bulan Rabiul Awal tidak jatuh pada hari Isnin. Jadi Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Jadi itu menunjukkan tarikh 12 hari bulan itu dikhilafkan oleh ulama sebagai contohlah. Kalau kita nak mengkaji lebih mendalam dari segi sirah, memang ada khilaf di antara ulama mengenai tarikh tersebut. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lain? Sebentar teman-teman yang online, bolehkah doa-doa itu dibaca sebagai ayat-ayat ru'yah? Ya. Ayat-ayat ru'yah adalah berbeza. Ayat-ayat ru'yah adalah ayat-ayat yang dipilih berdasarkan perubatan Islam. Ayat-ayat tadi bukan ayat-ayat ru'yah tetapi ayat-ayat sebagai himayah. Jadi kita lihat ru'yah tu selalunya sering kali lah ya dilakukan terhadap orang yang dah terkena sakit, kemudian nak sembuhkan, nak treatment. Tetapi ayat-ayat tadi lebih kepada belum kena, pendinding. Jadi sebab apabila kita yang berdasarkan doa-doa tadi itu lebih kepada pendinding.
apabila sebelum berlaku, apabila kita pergi ke satu tempat, baca doa. Sebab tu keluar rumah tadi bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Kemudian doa bismillahi tawakkaltu ala Allah tu keluar rumah. Dan kita ada doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita dah ada satu tempat. Pada masa sama, walaupun kita berada di tempat tersebut, kita dah baca doa-doa yang kita dah amalkan, dah hafal tadi, takut ataupun kita bakal berhadapan dengan seseorang atau sebagainya, kita pun boleh baca juga bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, boleh. Bahkan nanti kita akan ambil ada satu lagi doa yang baik, yakni pada waktu setiap pagi dan petang kita baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nanti kita akan ambil doa-doa yang lain. Jangan ambil banyak-banyak sangatlah. Ambil banyak-banyak tak terhafal. Betul kan? 1-2 ambil cukup. 1-2 ambil doa, balik. Dah. Hafal. Itu lebih baik. Sebab kita ambil banyak doa macam tadi bab yang ke-14, banyak doa. Hafal? Tak hafal. Sebab tu pilih 1-2 hafal yang ini. Kita akan hafal. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.